Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Saya ucapkan kepada kelas tingkatan 2 Umar. Baik, sebelum tu saya perkenalkan diri saya dulu lah. Saya Muallim Muhammad Naufal. Antum semua boleh panggil Muallim Naufal ataupun Cikgu Naufal lah. Saya akan mengajar kamu subjek reka bentuk dan teknologi. Jadi kita teruskan lah apa yang kita nak tengok pada hari ini. Saya tutup kamera dulu. Okey, jom kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, ini serba sikit tentang diri saya. Okey, saya Cikgu Naufal. Saya berasal dari Pulau Pinang dan saya akan mengajar kamu semua subjek RBT untuk tingkatan 2 lah. Jika ada apa-apa pertanyaan yang boleh kamu nak tanya ataupun di luar subjek pun boleh. Kalau nak tanya saya, boleh rujuk saya di WhatsApp. So, selamat berkenalan semua. Baik, untuk bab yang kita belajar hari ini ialah bab 1, iaitu penyelesaian, ada typo sikit itu, penyelesaian masalah secara inventif. Okey, so dalam tajuk ni, apa yang kita akan belajar? Okey, kita akan belajar tentang pengenalpastian masalah yang pertama. Kemudian 1.2 kita akan tengok tentang analisis fungsi. Dan yang ketiganya ialah percanggahan fizikal. Okey, mari kita tengok satu-satu. Okey, dalam 1.1 pengenalpastian masalah, kita akan tengok tentang pengenalpastian masalah inventif dan juga bukan inventif. Kemudian kita akan tengok tentang menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif dan juga inventif. So, pengenalpastian masalah inventif dan juga bukan inventif. Okey, sekarang apa yang kamu dapat tengok kat sini? So, ini adalah meja. Meja lah. Kerusi. InsyaAllah. Okey, kerusi. Selalu kerusi ni kita akan tengok kat mana? Dekat makmal lah. Makmal ataupun bengkel. Okey. Apa masalah yang kamu dapati tentang kerusi ni? Okey, first kali saya boleh senaraikan kat kamu lah. Okey, apa yang masalah yang boleh kita tengok dekat kerusi ni ialah, first, kerusi ni adalah kerusi kayu. So, dia mungkin berat. So, bagi untuk pindah ke tempat lain daripada satu tempat, mungkin susah lah sebab dia berat. Kemudian, dia rendah. Kalau kita pergi ke bengkel, selalu meja bengkel selalu tinggi-tinggi kan. So, kerusi ni dia agak rendah lah untuk buat kerja yang meja yang tinggi. Dan kemudian dia tidak selesa sebab dia keras. Okey, macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Okey, kita tukarkan kerusi ni menjadi kerusi yang seperti inilah, yang mana dia punya tempat duduk ada cushion, dia punya ketinggiannya boleh laras dan juga dia ada roda lah. Kalau kamu tengok tu dia ada roda, so mudah untuk kita alihkan. So, ni adalah contoh penyelesaian masalah bukan inventif. Sebab apa saya kata contoh penyelesaian masalah bukan inventif? Okey, jom kita tengok. Okey, penyelesaian masalah ada dua. Yang pertama ialah bukan inventif dan yang kedua ialah inventif. Okey, apa beza keduanya? So, yang pertama, penyelesaian masalah bukan inventif iaitu masalah yang tidak mempunyai kesan sampingan apabila berlaku penambahbaikan. So, untuk penyelesaian masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila berlaku penambahbaikan. Okey, jom kita tengok apakah itu masalah bukan inventif. Okey, ini adalah contoh penyelesaian masalah bukan inventif. So, ini adalah pisau untuk potong ayam. Dari pisau ni masalah dia tumpul. So, macam mana kita nak selesaikan masalah ni ialah dengan kita asah pisau supaya jadi lebih tajam. Okey, selepas kita dah selesaikan masalah ni, ada dah masalah lain yang timbul selepas kita asah pisau ni? So, tak ada kan? Sebab bila kita dah asah pisau tu dia akan tajam dan tak ada kesan sampingan daripada penambahbaikan yang kita lakukan tadi. Dia tajam situ je lah, dia tak ada masalah lain. Okey, seterusnya kita tengok contoh penyelesaian masalah inventif. Okey, ni adalah meja. So, meja ni masalah dia adalah dia punya kaki meja terlalu kecil menyebabkan meja ni tidak kukuh dan stabil. Jadi, macam mana kita nak selesaikan masalah ialah dengan
kita tukarkan kaki meja dengan kaki yang lebih besar dan juga lebih kukuh. Nampak tak? Kaki dah lebih tebal dan juga lebih besar lah. Dan lebih berat. So, ada tak kesan sampingan apabila kita melakukan penambahbaikan? Ada. Sebab apa saya kata ada? Sebab bila kita dah buat penambahbaikan dekat meja ni dia akan jadi lebih berat. Bila jadi lebih berat, dia akan sukar untuk diubah lah, untuk kita alihkan meja ni. So, ini adalah contoh penyelesaian masalah inventif. Sebab apa? Bila kita dah selesaikan satu masalah ni, dia akan timbul lagi satu masalah, iaitu masalah yang disebabkan oleh penambahbaikan tu lah. Okey, contoh kita teruskan pada subtopik seterusnya, iaitu menerangkan proses penyelesaian masalah, bukan inventif dan juga inventif. Okey, ini adalah proses penyelesaian masalah, bukan inventif. So, tadi kita punya tengok contoh tadi. Apa tadi? Pisau tumpulan. Untuk contoh penyelesaian masalah, bukan inventif. Pisau tumpul. So, kat sini kita ada 5 langkah untuk proses penyelesaian masalah dia. Okey, yang pertama ialah dengan mengenal pasti masalah. Kemudian menyelarakan pilihan untuk menyelesaikan masalah. Dan yang ketiga ialah membuat pilihan. Yang keempat, melaksanakan pilihan. Dan yang kelima, menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak. Okey, kamu faham tak macam mana kita nak tengok carta alir ni? Ni kita panggil sebagai carta alir. Okey, jom kita tengok macam mana kita nak tafsirkan carta alir ni menjadi penyelesaian masalah pada dunia sebenar lah. Okey, yang pertama, kita kenal pasti masalah kat step yang pertama kan. Okey, masalah dia sekarang ialah pisau tumpul. Okey, apabila pisau tumpul, kita tengok pada step kedua, kita senaraikan pilihan untuk selesaikan masalah. Okey, yang tadi kita senaraikan, yang pertama ialah dengan asah pisau. Ada tak penyelesaian masalah yang lain? Mungkin ada. Kita kata, kalau orang kaya dia kata, beli lain lah. Okey, ketika membuat pilihan, okey, di antara dua pilihan yang kita senaraikan, yang mana yang paling munasabah dan juga yang paling mudah lah untuk kita pilih sebagai penyelesaian masalah. Okey, kalau kita asah pisau, ni mungkin yang paling munasabah lah daripada kita beli lain. Beli lain mungkin akan berlaku pembaziran lah. Buat apa kita beli lain sedangkan kita beli asah pisau tu dan juga menjimatkan wang kita. Tambah-tambah pula musim PKP ni kan. Okey, kita pilih penyelesaian masalah yang paling sesuai, iaitu dengan mengasah pisau tersebut. So, kita dapat pilihan. Kemudian kita laksanakan pilihan ni, iaitu pilihan kita dengan mengasah pisau. So, kita dah asah pisau. Kita tengok yang step yang terakhir, iaitu menilai penyelesaian masalah sama ada berjaya atau tidak. Okay, selepas kita dah asah pisau, kita tengok kita dapat selesaikan masalah pisau tumpul tu. Bila kita asah pisau tu jadi tajam kan. Pisau tajam. So, masalah selesai. So, ni adalah contoh proses penyelesaian masalah, bukan inventif. Okay, kita tengok yang keduanya, iaitu proses penyelesaian masalah inventif. Okey, rajah ni kamu kena ingat tau. Mungkin akan ditanya nanti. Mungkin saya akan bagi soalan lah berkaitan dengan rajah ni. Okey, sekarang saya nak kamu fokus tentang nombor 1, 2, 3, 4 ni. Okey, yang ni kita panggil sebagai fasa penyelesaian masalah untuk masalah inventif lah. Okey, kita ada 4 fasa. Yang pertama, kita ada fasa untuk menganalisis. Kedua, memodelkan masalah. Yang ketiga, penyelesaian masalah, kaedah penyelesaian. Dan yang keempat ialah model penyelesaian. Okey, jom kita tengok lebih lanjut apakah yang akan diterangkan tentang fasa-fasa ni. Okey, fasa yang pertama dengan menganalisis punca masalah. Okey, kita tengok pada penerangan, iaitu mengenal pasti masalah yang dihadapi dengan menggunakan kaedah analisis fungsi. Okey, analisis fungsi ni kita akan tengok untuk subtopik yang seterusnya lah. Yang kita analisis fungsi. Okey, yang kedua, fasa kedua ialah model masalah. Iaitu dengan memodelkan masalah dengan menggunakan konsep pencanggahan fizikal. Okey, konsep pencanggahan fizikal ni pun kita akan tengok untuk yang seterusnya. Sekejap lagi saya akan terangkan. Okey, yang ketiga ialah kaedah penyelesaian. Okey, kaedah penyelesaian iaitu kita menggunakan kaedah pemisahan ruang dan juga masa. Pemisahan ruang dan juga masa. Okey, dalam
fasa ni kamu akan tengok macam mana kita nak membezakan, macam mana kita nak pilih antara pemisahan ruang dengan pemisahan masa. Okey, yang terakhir, fasa terakhir ialah dengan iaitu model penyelesaian. Okey, dengan menggunakan model penyelesaian spesifik, iaitu prinsip inventif. Okey, daripada pemisahan ruang dan masa ni terdapat 7 prinsip inventif yang ada untuk pemisahan ruang dan juga masa. Okey, nanti kita akan tengok.